Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Dipertemukan kita dalam suasana melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, dan disempurnakan iman kita untuk menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu terbit daripada hati yang sedar. Sedar tentang dua perkara, iaitu menyedari akan nikmat Allah Ta'ala di dunia dan juga nikmat Allah Ta'ala di akhirat. Dan apakah nikmat Allah Ta'ala di dunia? Bila mana kita menyedari pada sifat itu, pada nikmat itu, maka kita mula menyedari bahawasanya segala nikmat di dunia sifatnya sementara, manakala nikmat di akhirat kekal selama-lamanya. Maka membuahkan tindakan, kefahaman, kesedaran untuk kita mengutamakan yang mana. Adakah habuan nikmat dunia yang sifatnya sementara, ataupun kita mengutamakan habuan nikmat akhirat yang sifatnya kekal selama-lamanya. Maka semua perkara itu perlu dibina dengan keimanan. Dan bila mana kita membicarakan tentang soal iman, kita pun masih di bawah tajuk yang pertama, bab yang besar, saya mestilah Islam dari sudut akidah. Iaitu mengajarkan kepada kita supaya menjadi hamba yang memandang dunia dengan nilai keimanan, bukan kebendaan, keduniaan, kemanusiaan. Memandang segalanya di dunia dengan nilai keimanan. Apa tu keimanan? Meletakkan keyakinan segala-galanya itu dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah jadikan kita ni padanya ujian. Antara ujian bagi manusia apa dia? Asalnya beriman, bertukar cara pandang itu dengan benda manusia dan juga dunia. Sebab pada kita ni ada mata zahir, kan? Mata zahir. Masalahnya pula kita sentiasa memandang mata zahir dengan sifat benda, bukan yang kita kata iman tu. Maka bila mana kita sentiasa melihat benda, melihat manusia, melihat dunia, maka kita bimbang, apa tuan-puan sekalian, apa yang berlaku pada kita, mula tak yakin pada benda yang tak nampak. Mula tak yakin pada benda yang tak nampak. Sedangkan iman itu perkara yang tak terlihat, yang tak tergambar, yang tidak berjisim, kan, yang tidak boleh digambarkan, tak terlihat.
Sedangkan agama didik kita sampai tahap memandang bukan pada benda yang zahir, bahkan merasai adanya, yakinnya pada benda yang tidak zahir. Itulah namanya memandang dengan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kesan memandang dengan iman? Hilang keletihan, hilang kegelisahan. Sebab apa? Di sebalik letih adanya pahala, adanya nikmat tu Tuhan. Sebab tu kita kena hidupkan dua panca indera, zahir dan batin. Sebab tu kita kena beruntung, kita kena rasa bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Orang beriman ini diajar, dilatih dalam agama untuk memandang benda yang tak terlihat, benda yang tak nampak, hakikatnya wujud ada, kan? Tapi bila mana memandang dunia tanpa nilai keimanan, maka jadilah kita ni buta mata hatinya, buta mata hakikat. Maka keluarlah kalimah-kalimah, istilah-istilah yang boleh merosakkan iman. Contohnya apa dia? Duit bukan segala-galanya. Macam nampak bagus dah statement tu, tapi dia balas balik, tapi segala-galanya perlukan duit. Nampak? Dia nampak duit tu juga tetap menjadi utama. Kan mula-mula macam dah beriman, duit bukan segala-galanya, tapi ustaz, segala-galanya perlukan duit. Nampak? Dia memenangkan dunia tu juga. Nampak macam biasa kan? Dan istilah ini, slogan inilah yang banyak kita jadi buta, maka hidupnya merana. Apalagi istilah contohnya, duit tak bawa ke mati. Oh, itu iman. Dia percaya duit tak bawa ke mati. Tapi dia kona, nafsunya kona fikiran dia, keyakinan dia. Apa yang keluar? Tapi tak ada duit macam nak mati. Oh pula. Dia nafsu. Nampak masalah, nampak rezeki kurang, tiba-tiba kena buang kerja, kena berniaga, tiba-tiba tak balik modal, rugi. Dia mula swing keyakinan tu. Tapi ustaz, tak ada duit macam nak mati. Dah pula nisbah mati tu dalam duit. Habis. Ini slogan-slogan yang nampak klise, nampak biasa, tapi inilah punca kita jadi buta dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dia paling kemuncaknya apa dia? Allah juga. Ayat tu. Beriman tu, Allah juga. Kan? Allah juga. Tapi duit pun penting juga. Nampak? Seolah-olah penekanan duit tu lebih utama berbanding Allah. Masalah. Nanti kita bicara tajuk ni. Saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Apa dia? Memandang dengan keimanan. Maka orang beriman ini bila datang letih, dia tenang, dia bersyukur. Sebab apa? Padanya, di sebaliknya itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang tanya, apa beza ujian dan bala? Salah dia punya kata lawan tu. Bala kata lawannya bukan ujian. Dah. Maka kita kena faham, untuk menguasai sesuatu perkara mesti memahami, mesti mengerti maknanya. Contoh, apa kita faham tentang maksud dunia? Banyaklah ulama punya version. Antaranya kata para ulama, apa tu dunia? Segala perkara yang membuatkan manusia lupa pada Tuhannya. Sekalipun bekerja, sekalipun berniaga, sekalipun menguruskan rumah tangganya, itu perbuatan yang mulia, bahkan fardu, wajib. Tapi sehingga lupa sembahyang, kan, sembahyangnya lambat, tak sempat nak baca Quran, kan, terlupa nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bimbang Allah pandang ketika itu kerja buat kita adalah sifatnya dunia, maka tak ada pahala. Bila buat benda yang tidak ada pahala, maka ketika itu kita menjadi hamba yang sia-sia, buang masa. Sebab tu kita tak pernah rasa cukup. Kerja dah berpuluh tahun, masalah tu tegak macam tu, sama je. Dia tak ada inovasi. Mungkin sebab apa? Bertahun-tahun
tak ada pahala. Allah pandang perbuatan yang sia-sia. Kan? Contoh macam aku nak jadi orang kaya supaya ada freedom, time freedom, kebebasan masa. Tengok lagi overtime kerja dia. Orang balik pukul 5, dia balik henjuk sampai pukul 1 tu bos lihat. Meeting sana. Memang berjaya, memang kaya. Katanya nak jadi kaya supaya nak ada bebas masa, betul. Lagi balik tu tak tentu masa. Sampai pukul 3 meeting, gathering semua. Allah, nak jaga klien, nak jaga customer dia. Kan, lagi pening dia. Baik jadi orang biasa-biasa, balik pukul 5. Lagi bahagia. Ya ke bahagia? Tak bahagia juga tu. Allahu Akbar. Ini asas perbincangan. Sebab itu bab yang kedua, saya mestilah Muslim dari sudut ibadah. Ibadah nombor 2. Sebab apa? Ada satu kalimah para ulama menyebut, selagi mana batin kita tidak bersama dengan Tuhannya Allah, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang amal kebaikan kita. Kenapa macam tu? Sifatnya, maka kita mula faham amalan perbuatan kita ni adalah wasilah, kenderaan. Allah tu tujuan. Maka jangan pernah rasa cukup beramal. Dah beramal banyak amalan. Sebab apa? Yang Allah pandang dah sampai pada tujuan ke belum. Maka kita diajar oleh para ulama kita, sembahyang ni tujuannya apa dia? Nak angkat roh. Bukan ukur nilainya dah semayang ke belum. Berapa banyak kita semayang? Dah. Kalau banyak semayangnya, dah semayang sekalipun tapi tak sampai rohnya kepada Allah, maka sampai matilah kita kena sembahyang. Sampai Allah kata hakikatnya roh kita tu dah sampai tiba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita diajar, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashyun. Apa tanda orang berjaya? Bukan orang yang solat, tetapi orang yang solat khusyuk pada solatnya. Khusyuk itulah indikator terima ibadah kita. Sebab apa? Kenderaan tu tujuannya untuk sampai pada destinasi tujuan, bukan semata-mata naik kenderaan. Tuan-puan beli kenderaan untuk apa? Jalan-jalan, pusing-pusing? Tak. Tujuan beli kenderaan supaya sampai pada tujuan. Maka jangan kita dabik dada tentang kenderaan tu. Kalau kita sedari kita ni banyak kenderaan, amalan lah, tapi tak pernah sampai pada tujuan, apa masalahnya? Kenderaan tu bermasalah. Kena buat overhaul ke, kan? Kena isi minyak ke, kena tukar tayar ke, kena buat apa-apalah. Kenapa kita kena repair kenderaan tu? Berbalik pada apa? Tujuannya satu, kembali bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya tu poslian. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama kamu dan di mana saja kamu berada. Hakikat rupa-rupanya agama ajar kita tak pernah berpisah dengan Tuhan kita, tak pernah berpisah. Wa huwa ma'akum, sesungguhnya dia, huwa ma'akum, bersama kamu, aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Buktinya apa dia? Kata para ulama, bila matinya manusia, tak boleh nak berkata-kata, tak boleh nak mendengar lagi. Maka jelas kita berkata, kita mendengar itu semata-mata nak menzahirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sifatnya sedia ada, betul? Sedia ada. Maka kata para ulama, kenapa Allah ciptakan makhluknya, alam semesta, apa tujuannya? Satu je, supaya makhluk itu, manusia, cerita pasal Tuhan kita. Maka untuk manusia bercerita tentang dirinya, diberikan pada kita ilmunya kepada manusia. Kan ada yang pandai math, ada yang pandai sains, ada pandai agama. Kan Allah berikan. Kenapa Allah cebiskan
pada manusia ilmunya, supaya manusia puji dan cerita tentang sifat-sifatnya. Tapi manusia buta. Apa yang kita ada, apa yang ilmu pada kita, mula manusia berbangga cerita pasal ilmu yang dia ada. Allahu Akbar. Itulah namanya apa dia? Syirik khafi. Tidak menyembah dengan sembahan berhala, tetapi mempersekutu, mensyirikkan Allah Ta'ala secara tersembunyi. Tuan-tuan sekalian, tanpa sedar kita ni dah buat benda-benda yang Allah murkai. Dosa yang paling Allah murka apa dia? Mensyirikkan akan sifat-sifatnya. Lepas tu kenapa kita diajar dalam agama dekati orang soleh? Bukan sebab manusia termulia, padanya Allah angkat kemuliaan. Sebab apa? Dia menzahirkan sifat-sifat tu Tuhannya. Cakapnya jujur, straight, cakapnya tegas, nampak? Lembut, kan? Apa lagi? Penampilan dia, bersihnya, kan? Dia punya mindset dia, pemikirannya jelas, kan? Tak ada teruja memuja manusia. Maka tenang jiwa kita bila dampingi orang-orang yang mulia macam ni. Maka kita kenapa? Bukan manusia tu mulia, tetapi Allah muliakan dia. Sebab apa? Pada manusia itu dia menzahirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu pun sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Maka berbalik daripada poin tadi, maka sebab itu manusia dulu tiada, kan? Maka Allah adakan kita. Bila dah ada, Allah hidupkan pula. Bila dah hidup, sepanjang dia hidup, itulah namanya kehidupan. Maka timbul persoalan, kenapa Allah adakan kehidupan kepada manusia? Untuk menguji kita. Liyabluwakum allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut dijadikan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa dia? Untuk menguji manusia, kan? Siapa yang paling baik amalannya, paling baik imannya. Maka kata para ulama, apa fungsi ujian? Untuk mengukur keimanan. Sebab orang Islam ramai, betul? Qalilan ma tashkurun. Dalam yang ramai ini, kata Allah Ta'ala, yang pandai bersyukur dengan nikmat Tuhan itu sedikit sahaja. Tengok bola ke? Kenapa? Ada apa? Okey, handsome. Dia punya tekun. Kabur. Ingatkan tengok keputusan PRU. Tengok macam cemas-cemas je. Alamak. Kabur. Terganggu sikit rasa. Allahumma salli ala Allah. Apa Allah sampai mana ni? Sampai mana tadi? Liyabluwakum. Maka Allah kata Islam ramai, yang pandai bersyukur sedikit. Kalau kita nisbahkan syukur tu dalam konteks iman, bermaksud yang beriman tu sedikit. Maka persoalan kita ni level Islam ke iman? Maka kata para ulama, nak tahu siapakah yang beriman, tengok kehidupan. Maka kita mula faham apa tujuan Allah adakan kita. Dah ada, Allah hidupkan kita. Dah hidup, diberikan padanya itu kehidupan. Ni dunia ni kehidupan. Tujuannya apa dia? Untuk menilai siapa yang bila mati nanti kembali pada Tuhannya, itu orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
siapa yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mula faham apa maksud ujian. Kan ujian, apa maksud ujian? Segala yang datang pada kita semuanya ujian. Maka jangan salah sangka rajin kerja dapat naik jawatan, itu bukan nikmat. Itu baru level diuji dengan naik pangkat. Belajar rajin-rajin, betul? Dapat cemerlang. Jangan salah faham, cemerlang itu bukan nikmat. Cemerlang itu benda yang Allah datangkan dalam bentuk ujian, kesenangan, kejayaan, kecemerlangan. Dia belum lagi nikmat. Maka baru kita mula faham, oh beza bala dan ujian. Maka apa itu ujian? Segala benda yang datang pada kita semuanya ujian. Sakit pun ujian, sihat pun ujian. Senang itu ujian, susah itu ujian. Kaya tu pun diuji, miskin pun diuji oleh Tuhan. Dia bukan kita duk faham kaya tu nikmat, miskin tu apa? Bala, ataupun kalah pada ujian. Tak, bukan tu. Maka jangan salah faham. Kesenangan, kekayaan, kemudahan, kesihatan itu adalah suatu nikmat, ganjaran, kelebihan. Tak, bukan kelebihan. Kekal dengan makna ujian. Maka apa itu bala? Maka kita kena panggil bala lawannya nikmat. Maka apa kaitan ujian menjadi bala ataupun nikmat? Dia begini. Maka kita mula faham apa maksud bala. Bala apabila manusia itu diuji, datang padanya ujian, gagal pada ujian. Barang siapa yang gagal pada ujian, dapat dosa, kesan dosa Allah berikan padanya bala. Baru betul. Maka apa maksud nikmat? Nikmat itu orang yang lulus pada ujiannya. Siapa yang lulus ujian kehidupan dapat pahala, kesan pahala Allah berikan nikmat. Baru betul. Contoh gini tu puan sekalian, rajin kerja tapi Allah miskinkan dia, ataupun cukup makan je gaji dia. Redha ke tak? Sabar ke tak? Sangka baik ke tak? Kalau susah itu dalam bentuk ujian, redha, sabar, tetap berusaha, kekal sangka baik pada Tuhannya, pahala, kesan pahala. Walaupun miskin, cukup je makan untuk anak isterinya. Tak ada dengki-dengki, tak ada macam terpedaya dengan kekayaan, dengan jiran, dengan adik-beradik. Tak ada, tak terkesan. Tapi susah. Orang nampak dia susah, dia tenang je. Nampak Allah berikan dia nikmat ketenangan pada ujian kesusahan. Macam sihat. Kenapa Allah bagi kita sihat? Supaya ibadah kita ni kena ibadah yang berganda, ibadah yang banyak. Kan? Sebab tu adanya sakit. Kenapa sakit? Sakit tanda Allah nak rehatkan kita daripada ibadah yang banyak. Itu konsep dia. Maka sepatutnya dia bersyukur dengan sakit tu. Alhamdulillah Allah bagi sakit supaya aku boleh beramal mengikut kadar kemampuan aku yang sakit. Sepatutnya dia rasa, alhamdulillah aku dah sakit dah, alhamdulillah. Dia boleh ringankan ibadah dia. Dia boleh beribadah mengikut kemampuan sakit dia. Tapi hati-hati sihat. Sihat dia Allah demand. Ni semua sihat kan? Berapa rakaat kita qiyam? Tak qiyam, kiamat. Kesan sihat kan, kita tak munajat. Sebab tu Allah bala kita dengan penyakit sakit. Supaya apa dia? Dia etpa. Tengok macam kufur nikmat je. Allah bagi sakit, memang padanya sakit tu tidak mampu dia untuk bangun malam. Pada. Tapi nak ke setahun sakit, terlantar, stroke.
Dah bagi sihat, macam tak pandai-pandai bangun malam, baik Allah bagi sakit supaya tak dipertanggungjawab. Apa khabar semua? Macam tak faham je. Maka nak tanya, so baik mana? Baik sihat ke sakit? Baik sihat lagi. Betul, baik sihat lagi. Dia dulu baik. Pentingnya kita pandai mengisi makna tu, mengisi kefahaman tu, maka kita mula sedar. Ingat, bila kita diberikan kekayaan, dia bukan kenikmatan, dia bukan kebahagiaan dah. Lagi kaya kita, lagi banyak hak orang lain tu amanah bagi kita. Tapi kalau kita miskin, amanah tu untuk mungkin keluarga kita saja. Tu kita tanya, mana best, mana senang, mana yang bagus, kaya ke miskin? Susah tu. Sederhana ya. Apa ummatan wasata, agama ni Nabi ajar mesti tengah-tengah. Tengah-tengah. Dia masalahnya tengah-tengah tu berapa? Contoh, gaji yang kita kata hidup sederhana tu berapa sebenarnya? 3,000 macam dah terdesak sangat je, macam tak cukup sangat je, macam miskin sangat je. Serabut dia, bertekak dia kan, pening palanya, macam miskin sangat dengan gaji 3,000, macam tak cukup je. Nak dapatkan jumlah tengah tak pandai tu. Okay. Sebab lihat. Maka tu maksud dia, beza bala dan juga nikmat. Maka jangan pernah tersalah sangka tu bos. Selagi mana kita hidup, apa yang datang pada kita itu namanya ujian, bukan nikmat, bukan bala. Bukan nikmat, bukan bala. Apa kesan nikmat? Bahagia, gembira. Dia beza gembira dengan seronok. Apa beza gembira dengan seronok? Seronok ni sekejap, setuju? Seronok kan? Seronok sekejap lah, seronok. Gol 1-0, seronok. Sangkanya menang. Lepas tu seri 2-1, kalah. Sekejap lah kan? Maka bahagia apa dia? Kekal, tempohnya lama. Maka beza. Seronok ni biasanya bersifat keduniaan ataupun nafsu. Seronok ni sifat bagi nafsu. Bahagia ni sifat bagi fitrah. Maka beza kan? Sebab tu orang yang bahagia nampak lebih molek akhlak dia kan? Kalau orang seronok macam mana? Tercabut akhlak dia. Semacam dia sambut seronok tu. Maka beza. Ada beza gembira, bahagia dengan seronok. Ni halus perbincangan kita tu posnya. Maka sebab itu, bila mana kita mula memahami kan, iman itu mesti ditegakkan dengan kefahaman, dengan ilmu kebenaran yang akan membuahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mula menjadikan segala apa yang ada di dunia mesti memandang dengan hakikat keimanan. Memandang hakikat iman. Biasa iman ni yang paling utama dua lah: beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Sebab itu kita jangan lupa, ulama ajar kita tu poslian, kehidupan merupakan suatu perjalanan menuju kematian, bukannya untuk kehidupan. Saya ulang balik ni. Kehidupan merupakan suatu perjalanan menuju kematian, bukannya untuk kehidupan. Bahasa mudah fahamnya, kita semayang, baca Quran, zikir bukan untuk habuan dunia. Sepatutnya niat kita beribadah di dunia semuanya untuk persiapan mati kita. Kenapa macam tu? Iman telah mendidik hati kita, iman kita
dididik dengan keyakinan apa dia? Benda dunia semua dah siap siaga, Allah dah sempurnakan bagi kita. Kan jodoh rezeki Allah sempurna, Allah dah lengkapkan dekat Lauh Mahfuz lagi. Kan dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih, sesungguhnya takdir manusia, takdir makhluk telah disempurnakan Allah 50,000 tahun sebelum diciptakan Lauh Mahfuz. Sebelum Allah tulis dengan pena kolam dekat papan yang terpelihara, Lauhah Mahfuz, papan yang terpelihara, Lauh Mahfuz, 50,000 tahun lebih awal telah ditakdirkan rezeki kita, jodoh kita sejak awal dulu gitu sekalian. Maka orang beriman, dia beramal di dunia bukan untuk habuan dunia. Sebab apa? Imannya meyakini bahawasanya sia-sia, bukan sia-sia, kurang pahala, bukan kurang pahala, bukan yang utamanya duhanya untuk murah rezeki, naik pangkat, naik gaji, dah, bukan. Kecuali satu je, lemah imannya, dia tak yakin. Sebab tu dia tetap nak meletakkan niat ibadah tu untuk habuan dunianya. Lemah iman, tak yakin. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ada orang cakap, takkan tak boleh ustaz? Boleh. Bahkan agama ajar nak buat apa-apa pasang banyak niat. Betul? Tapi tahu tak masalahnya? Betul, satu amalan dengan banyak niat tak salah. Akan tetapi masalahnya niat kerana Allah Ta'ala tu terpadam. Dia jadi macam tak terlihat, tak nampak. Untuk mati, untuk pahala, untuk Allah, dia terhijab. Sebab apa? Yang nampak dunia, untuk murah rezeki, hidup bahagia, anak berubah, dia nampak benda dunia juga. Itu masalahnya. Bila banyak niat, akhirnya terhijab niat kita beramal untuk akhirat, untuk mati kita. Maka persoalan bila mati, apa modal kita nak bawa pada Allah Ta'ala? Sebab tu yakinlah dengan janji Allah tentang habuan dunia. Maka insya-Allah yakinlah, beramallah lillahi ta'ala, beramallah sepenuhnya untuk persiapan mati kita, maka disempurnakan dunia dan akhirat kita. Tapi masalahnya tak yakin. Tak yakin tu bos lihat. Masalah kita. Sebab apa? Simple. Allah datangkan panca indera sebagai ujian bagi manusia, yang akhirnya memandang dengan benda yang nampak pada mata zahir sahaja. Nak anak berubah, nak nampak isteri jadi baik, apa lagi? Nak duit banyak. Dia mata tu dah dilatih dengan benda zahir, nampak. Allah. Mana pahala, mana syurga, tak ada. Tak ada tu bos lihat. Sebab syurga benda yang tak nampak. Ni lemah iman. Maka kitab ini mengajarkan pada kita apa dia? Latih hidup dengan memandang dengan nilai keiman. Apa tu iman? Percaya, beramal dengan benda yang tak nampak. Itu masuk iman. Itu masuk iman. Sebab itu dalam hadis yang sahih, hadis sirat, ketika manusia selesai ditimbang amalnya di mizan Allah Ta'ala, kata para ulama, yang pastinya semua orang kafir akan dihumban dalam neraka Allah Ta'ala. Semua. Yang tinggal siapa? Orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan berdiri tegak. Lama kelamaan didatangkan pada mereka akan gambaran syurga kita masing-masing. Allah datangkan syurga kita. Namun malangnya, kata Nabi, kita sekalian, tiada padanya jalan menuju ke sana. Tak ada jalan. Yang ada di bawahnya lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, waktu itu kita mula mencari syafaat, pertolongan. Maka manusia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, bantu kami pergi ke sana. Apa kata Nabi Adam? Wahai bapa kepada manusia, bantu kami pergi ke sana.
Maka Nabi Adam kata, bukankah bapa manusia kamu ini menjadi punca manusia terkeluar daripada syurganya? Maka aku tak mampu nak tolong kamu. Kamu carilah anak aku Ibrahim. Maka manusia mula mencari Nabi Ibrahim. Wahai Khalilullah, wahai kekasih Allah, bantulah kami pergi ke sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku ni kekasih Allah di dunia sahaja, di sini aku orang biasa, maka aku tak nak tolong kamu. Jumpa pula kata bagi Nabi Musa alaihissalam, pun bagi alasan yang sama, tak boleh nak tolong. Jumpa Nabi Isa, pun tak boleh nak tolong. Dan akhirnya manusia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dibentangkan pada manusia dua sirat. Sirat yang pertama, mereka yang lalu padanya seperti kilat. Maka sahabat tanya, siapakah mereka yang lalu seperti kilat tu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata tiga. Siapa tiga ni? Kita sambung kuliah akan datang ke lepas azan. Lepas azan dulu. Kalau kuliah akan datang, dah habis dah kuliah. Kita bagi lalu Allah Allah. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Maka siapa yang akan melintasi sirat dengan sepantas kilat, kata Nabi, tiga kelompok golongan manusia. Yang pertama, di kalangan Nabi dan Rasul. Yang kedua, mereka yang mendapat title syuhada. Yang ketiga, kanak-kanak, budak-budak. Antara tiga ni, kita kat mana? Antara tiga kelompok ni, kita kat mana? Tak ada. Tapi ulama' berijtihad dalam memahami sesuatu hadis. Dia ada kaedah namanya qarinah. Kita perlu memandang hadis yang boleh menguatkan suatu hadis, berpadukan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi tanya pada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah di kalangan umatku yang mendapat gelaran syuhada? Maka Nabi pun menyebut, sahabat pun menyebut, mereka yang berjihad fi sabilillah. Kalau begitu, sedikitlah umatku yang akan mendapat gelaran syuhada. Ketahuilah bahawasanya umatku akan dibangkitkan sebagai syuhada ada 5, ada 4. Yang pertama, mereka yang mati sebab kebakaran. Yang kedua, mati wabak. Yang ketiga, mati sebab pada perutnya. Yang keempat, mati sebab lemas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ulama' berijtihad, kita berpeluang pada syafaat yang kedua tadi tu. Tapi tahu tak apa masalahnya? Siapa yang berani mulai pada malam ini, ya Allah, matikan aku mati wabak, ya Allah. Matikan aku, ya Allah, mati lemas, mati kebakaran. Berani minta. Ini masalahnya. Nabi tunjuk jalan tapi tak berani minta. Maka perumusannya, mati syahid pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak, bukan pilihan kita. Maka dibentangkan sirat yang kedua, mereka yang lalu padanya seperti menaiki kuda. Dalam hadis yang lain, seperti terbangnya burung. Siapa mereka? Bergantung amalannya ketika di dunia. Maka jelas kita beramal untuk persiapan mati kita, bukan untuk dunia kita. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Masalahnya bimbang, terlalu nampak pada habuan dunia, lupa pada niat persiapan mati kita. Maka apa bekal amal kita nak bawa ke sana, tuan-tuan sekalian? Maka yang ketiga, dibentangkan sirat. Yang ketiga, mereka yang lalu padanya selamat tiba, tapi koyak tubuhnya. Kenapa koyak? Kafarah atas baki dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa koyak tubuh? Ulama' buat satu gambaran. Sirat ni bentuknya macam mana? Dua pendapat. Pertama, berpadukan kepada hadis-hadis Nabi. Kata para ulama', sirat ada 5 sifat.
Pertama gelap, yang kedua tajam, ketiga licin, yang keempat halus, yang kelima panjang ataupun jauh jaraknya. Macam mana gambarannya? Dua pendapat. Yang pertama macam sebilah pedang, lurus, licin, halus, tajam. Pendapat kedua seperti mana yang Allah maksudkan, laluan, jambatan, titian yang halus, seperti yang Nabi sebut, dibelah rambut, dibelah tu 7, halus, tapi padanya ada duri besi yang tajam. Maka siapa kelompok ketiga ni lalu selamat sampai, tak jatuh ke dalam lubang neraka, tapi koyak tubuhnya. Sebab apa? Baki dosa yang ada, kafarah atas dosanya. Atau ada ulama, ada orang bertanya pada Imam Syahid almarhum Syahid Syekh Ramadan Al-Buti, wahai Tuan Imam, ketika manusia dibelenggu di akhirat sana, masuk neraka, adakah yang diseksa rohnya sahaja ataupun roh dan jasadnya? Maka kata beliau, sepakat para ulama berpendapat manusia akan dibelenggu, diseksa dalam api neraka dengan roh dan jasadnya. Tapi jasad versi akhirat lah. Buktinya apa dia? Ketika kita dalam rahim ibu kita, kan baby, kan dia punya kulit macam jelly, lembut janin kan, lembut. Bila keluar alam dunia, tebal sikit, kenalah dengan api yang paling panas di dunia. Tapi bila kita berpindah pada alam akhirat, mungkin lebih tebal lagi. Sebab apa? Apinya itu api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kulit macam ni masuk neraka tu bos lihat, bahang mungkin berapa tahun punya jarak pun dah lebur dah. Betul? Maka tak balance. Ini pendapat ulama. Yang keempat, merangkak. Dan siapa yang merangkak pasti jatuh dalam lubang neraka Allah Ta'ala. Siapa mereka? Dosa lagi banyak daripada pahalanya. Oh, yang ketiga tadi tu, dosa pahala sama rata. Dosa pahala sama rata. Yang keempat, dosa lebih banyak daripada pahalanya. Maka jelas ni hujah yang ketiga. Sebab itu beramallah semata-mata untuk mati kita, bukan untuk dunia kita. Sebab apa? Di akhirat sana nak padam dosa dengan 3 cara saja: syafaat, belenggu, neraka. Tu je. Berbeza di dunia, segala amal baik kita akan terhapus dosa-dosa kecil kita kepada Allah Ta'ala. Betul? Yang terakhir sekali tu bos lihat, mereka belum sempat lalu terhumban dalam lubang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa mereka? Muflis pahala yang ada hanya dosa je kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya siapa? Orang yang beramal di dunia dengan amalan yang tidak dapat pengampunan dengan istighfar dan taubat nasuha kepada Allah. Oh, rupanya ada perbuatan kita yang kalau kita bertaubat, istighfar, Allah tak ampunkan. Apa antara dosanya? Kata para ulama, dosa antaranya dosa orang yang suka menipu. Orang suka menipu ni, dosa tersebut, dosa menipu tidak akan terampun dengan istighfar dan taubat. Ataupun dalam makna yang lain, dosa sesama manusia, lazimnya menipu ni dengan manusia, betul tak? Kan kita nipu dengan manusia lah, dosa dengan manusia tidak terampun dengan istighfar dan taubat dan nasuha kepada Allah Ta'ala. Cuba pandang orang sebelah, pernah tipu dia tak? Allah, tadi pun baru tipu dia. Contoh, tadi pun dah tipu dah. Tak tahulah apa tipu, tak tahulah. Itu baru orang sebelah, belum orang rumah tu pun lihat. Kata pergi surau, rupanya tengok futsal, tengok bola live, tengah Malaysia lawan malam ni kan. Yang abang ada program apa? Program tarbiyah. Rupanya pergi mancing tu bos lihat. Isteri sembahyang duha tu, ya Allah kau rahmatilah perjalanan suamiku ya Allah. Punya tak guna suami tu. Nipu. Nampak macam ustaz tu kira menipu. Punya teruk berangai, menipu pergi mancing pun rasa macam tak berdosa tu bos lihat. Itu kira dosa ke ustaz? Gurau. Nampak dosa tu dah level gurau dah. Apa khabar semua? Macam kena je contoh tu. Belum masuk dosa menipu dengan orang sebelah rumah kita tu bos lihat. Banyaklah.
Maka ni yang kelima, orang yang muflis pahala, yang ada hanyalah dosanya kepada Allah dan juga manusia. Cuma ada ulama berpendapat ada satu amalan pahala yang manusia tak boleh ambil pahalanya. Pahala solat kena ambil, pahala baca Quran kena ambil. Semua amalan di dunia pahalanya diambil sebab dosa manusia. Satu amalan ni, apa dia? Pahala orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cuba nak ambil pahala sebab dah habis dosa orang tu, sama sekali tidak boleh mengambil dosa kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Maaf terkasar bahasa, terlaju bicara. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab kita, masih di bawah tajuk bab saya mestilah muslim dari sudut akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku